Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ni kita buat kerja-kerja sistem, nak upgrade sistem pembumian. Okey, lokasi bertempat di Taman Desa Minang, okey, Pejabat Haluan Gombak. Okey, yang ni kabel yang kita pakai saiz 10mm. Okey. Nanti saya tunjukkan sistem pembumian yang lama macam mana. Okay, lepas tu yang ni kita pakai rod. Ni rod yang kita pakai jenama Thai Poly. Thai Poly ni jenama yang berkualiti tinggi. Okay, dia satu batang ni lebih kurang dalam 6 kaki panjang dia. Okay, lepas tu yang ni adalah alat demolition hammer untuk kita tanam rod nanti. So lokasi yang kita nak tanam rod, okay, earth chamber. Yang ni chamber konkrit. Dekat sini lokasi dia lebih kurang. Okay, dekat situ kita akan korek dan kita tanam chamber konkrit yang tu. Sekarang ni saya nak share sedikit apa kelebihan sistem pembumian yang betul. Okay, first kali adalah untuk keselamatan pengguna. Okay, yang kedua adalah untuk hadkan voltan yang berlebihan. Yang ketiga adalah untuk laluan nyah cas. Okay, untuk laluan kabel, kita akan lalu dekat sini. Okay, dekat trunking tu. Okay, kabel kat situ dia akan lalu kat trunking dan seterusnya masuk dekat bus bar. Okay, dalam metal clad ni. Okay, yang ni adalah rod yang lama. Nampak? Ini bukan rod ni, yang ni besi. Ini besi binaan. Lepas tu kabel dia pakai saiz 2.5 mm. Okay, nampak beza saiz. Okay, yang ni kecil, yang ni besar, 10 mm, yang ni 2.5 mm. Okay, sebelum kita nak buat kerja-kerja hacking dekat lantai ni, so kita nak periksa dahulu laluan dekat lantai ni sama ada mungkin ada besi ataupun ada pipe air. Okay, so kita akan periksa dahulu guna tool detector ni jenama Bosch. Okay, bila dia ada bunyi, biasanya dia akan detect ada something dalam konkrit. Okay, so bila kita periksa laluan ni selamat, tak ada apa, so kita boleh grinder dan hacking.
Okey, sementara kita buat kerja-kerja pemasangan pipe conduit ni. Okey, saya nak explain sedikit tentang sistem pembumian. Okey, sistem pembumian yang kami buat ni, kenapa kami buat dan kenapa ia sangat penting. Okey, saya akan jelaskan dalam bahasa yang lebih mudah. Okey, pertama sekali adalah untuk keselamatan pengguna. Okey, katakanlah lampu di dalam rumah ataupun dalam bangunan berlaku leakage. Okey, kabel live dia bersentuhan dengan kabel bumi. Lepas tu ELCB dia tak trip. Okey, dia tak trip sebab apa? Sebab sistem pembumian dia tak betul. Okey, sebab road dia tak tanam. Lepas tu ada kemungkinan nilai rintangan dia terlampau tinggi. So dia tak dapat nak berfungsi dengan baik. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, dalam bahasa mudahnya berkaitan dengan kilat. Okey, kilat ni bila apa yang kita faham kilat, bila sambaran kilat dia punya voltan tu cukup besar. Okey, apabila rintangan tinggi, okey, rintangan tinggi, so ini menyebabkan lebihan voltan kilat. Dia akan masuk dulu dalam rumah, dia akan sambar dulu barang-barang dalam rumah, kemudian baru dia trip. Okey, baru ELCB tu trip. ELCB pada DB tu trip. Tetapi sekiranya sistem pembumian kita buat dengan betul dan nilai rintangan dia rendah, okey, so ini akan memberikan keselamatan kepada pengguna dan juga keselamatan kepada alat-alat di dalam rumah. Okey, dapat mengelakkan daripada alatan dalam rumah ni rosak disebabkan oleh sambaran kilat. Okey, sebab biasanya voltan kilat ni cukup besar. Okey, jadi tu adalah salah satu faktor kenapa sistem pembumian ni sangat-sangat penting, yang jarang tuan-tuan rumah ambil tahu. Okay, yang ni road yang pertama. Dah dalam ah. Okay, yang ni road yang kedua. Okay, yang ni kita nak tanam road yang ketiga. Try pakai spana Hamzah. Tak lah. Tak okey. Alhamdulillah, yang ni adalah road yang ke-9 yang kita dah tanam.
adalah rod yang ke-10, yang terakhir yang kita tanam. Okay, nanti kita akan periksa berapa bacaan ni rintangan. Okay, alhamdulillah. Sekarang kita dah siap tanam rod 10 batang. Okay, yang ni rod yang kita tanam. Okay, yang ni kita letak air supaya tanah lebih lembut. Supaya senang kita nak tanam rod. Okay. Yang ni yang lama, yang developer buat. Okay, kalau developer buat, nampak dia ada besi ni, besi bulat dengan kabel saiz 2.5 kecil. Okay, yang kita punya kabel saiz 10 mm. Nampak banyak beza saiz. Okay, jadi untuk keselamatan, seeloknya kena tukar kabel bumi saiz 10 mm. Okay. So sekarang ni kita akan periksa berapa bacaan reading sistem pembumian untuk rod yang kita dah tanam. Okey. Sekarang kita cek earth voltage 0.4 volt. So dia still within spec lah. So bawah 0 ohm. Tu tak ada masalah. Sekarang ni kita cek 20 ohm. So bacaan dia kita dapat 11.15 ohm lebih kurang. Okey, 200 11.3 2000 10 ohm. So dia lebih kurang lah. Okey, menghampiri kepada 10 ohm, 11 lebih. Okey, sebab kita dah tanam 10 rod. Jadi ni kawasan tanah bukit, so kita tak boleh nak tambah lagi rod sebab bawah dia ada banyak batu. Okay, bila kita hentam, dia lawan balik. Okay. Okay, alhamdulillah kita dapat bacaan agak cantik. Okay, menghampiri kepada 10 ohm. Okay, Hamzah, sekarang kau tukar ni. Tukar dekat besi yang bulat sana ke atas tu. Okay, sekarang kita tukar pula besi original yang bukan rod. Kita nak check berapa reading, berapa bacaan nilai rintangan dia. Okay, kita tengok berapa dia punya bacaan. Kita tengok earth voltage. Okay, bacaan voltan dalam bumi 0.4 volt. (20 ohm). Kita tak boleh baca rintangan. 200 ohm pun sama, kita tak boleh baca. Okay, 2000 ohm. Okay, nampak dia punya reading terlampau tinggi. 888 ohm. So agak tinggi. So ini tak ikut spek Suruhanjaya Tenaga. So sebab tu kita cadangkan kepada pelanggan untuk upgrade sistem pembumian dan tanam rod yang betul. Okay. Jadi kita akan selesaikan kerja-kerja yang kita belum selesai. So kita akan tarik kabel. So kita akan masukkan ke dalam DB. Okay, nanti kita tunjuk kerja-kerja kita yang dah selesai. Okay, sekarang ni kita tengah buat kerja-kerja tarik kabel dalam pipe. Okay, untuk pergi ke sini, ke chamber.
Alhamdulillah, kabel kita dah siap fitting. Okey, yang ni kabel rod. Nampak kabel 10mm dengan rod jenama tie poly kita pasang. So nanti kita akan simen bahagian ni yang tepi-tepi ni. Okey, yang atas ni pun nanti kita akan simen sekejap lagi. Sekarang ni kita tengah buat kerja-kerja fitting kabel bumi saiz 10mm nak fitting ke bus bar. Sebab kalau ikutkan sebelum ni yang original developer pasang saiz 2.5mm, so agak kecil dan tak ikut spesifikasi Suruhanjaya Tenaga. Okey, tengok perbezaan saiz kabel. Nampak? Yang ni saiz 4mm. 4mm. Yang ni 2.5. Okey, yang ni 1.5. Yang ni 10mm. So, yang ni adalah yang pergi ke earth chamber. So, yang ni yang pergi ke dalam bumi tu. Kabel saiz 10mm. Nampak? Jauh beza dengan saiz-saiz yang lain. Okay, sekarang ni kita nak tutup conduit dengan simen.
Okay, sedikit perkongsian. Kalau macam ni, untuk sikit-sikit macam ni, kita tak perlu letak pasir, kita tak perlu campur pasir. Kalau lubang yang agak besar, baru kita campur simen dengan pasir. Sebab yang ni gap yang kita nak tutup, so dia agak kecil dan ruang dia sikit. Okay, so jadi kita letak simen saja.